Salam bagi semua tang ke Dongga Arena. Malaysia tewas 2-1 kepada Bahrain dalam pusingan kelayakan Piala Asia malam tadi, dan ia adalah satu keputusan yang mengecewakan kita semua. Tetapi itulah yang dinamakan bola sepak, ada kalanya indah dan ada kalanya kejam. Namun keputusan malam tadi tidak bererti cabaran Harimau Malaya telah berakhir. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh kita saksikan dalam perlawanan malam tadi. Malaysia memulakan perlawanan untuk sekurang-kurangnya mengutip satu mata, dan kebiasaannya pasukan yang memburu keputusan seri akan lebih selesa bermain bertahan. Sebaliknya, Kim Pan Gun dan barisan pemainnya mempunyai idea tersendiri dan telah mempamerkan corak permainan menyerang. Ia juga permainan bola sepak yang cukup positif dipamerkan oleh skuad kebangsaan dan membuktikan bahawa pasukan ini memiliki mentaliti yang berbeza di bawah kendalian jurulatih dari Korea Selatan itu. Berpunca daripada satu gerakan menarik pada babak kedua perlawanan telah menyaksikan kita berjaya mendahului perlawanan menerusi jaringan Muhammadu Sumareh. Beberapa perubahan ketara dilakukan pada kesebelasan utama pasukan negara kali ini apabila Akia Rashid dan Muhammadu Sumareh diturunkan menggantikan Faizal Halim dan Arif Aiman di bahagian sayap. Nazmi Faiz pula digandingkan bersama Syamil Kuti di jentera tengah, dan gandingan Dion Kus, Junior Elstar dan Kuzemi PE membentuk rangkaian sistem bek tengah bertiga. Ia adalah sistem yang berbeza ketika perlawanan menentang Turkmenistan tempoh hari, di mana perlawanan terdahulu Pan Gun telah menggunakan sistem 4-3-3 sebelum mengubah pendekatan pada babak kedua. Menentang Bahrain yang memiliki fizikal yang lebih besar, Kim Pan Gun telah menggunakan sistem 3-4-3 yang akan berubah kepada 5-4-1 ketika mana bertahan. Perkara ini membuktikan Pan Gun mempunyai perancangan dan variasi di dalam taktikal selain memiliki barisan pemain yang diperlukan untuk berbuat demikian. Sukar untuk kita tidak memperkatakan mengenai keadaan padang yang teruk selepas hujan lebat membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil sebelum sepak mula. Dengan beberapa peluang untuk menjaringkan gol dimiliki pasukan negara tidak berjaya disudahkan, namun keadaan mungkin berbeza selepas tamat babak pertama perlawanan. Keadaan padang yang teruk memaksa kedua-dua pasukan terpaksa menukar set jersey masing-masing sebelum memulakan separuh masa kedua. Mana-mana pemain pun akan cepat mengalami keletihan kerana beraksi di atas padang yang dianggap berat. Sedikit hilang fokus terus menghukum pasukan negara malam tadi, di mana Bahrain sebenarnya tidak beraksi sebaik yang dijangkakan. Namun pasukan ini bijak menghukum pasukan negara setiap kali pasukan negara hilang fokus. Jaringan pertama Bahrain yang merupakan jaringan penyamaan berlaku setelah barisan pertahanan hilang shape selepas fokus lebih terarah kepada kecederaan yang menimpa Sumareh. Gol kedua pula disebabkan kesilapan dari penjaga gol yang tidak berjaya dengan bola pertama, dan Farizal sepatutnya kembali pantas ke posisinya. Namun sebaliknya, dia melakukan terjahan yang tidak perlu tatkala penyerang lawan tidak berhadapan dengan gol yang menghadiahkan sepakan penalti buat Bahrain. Tindakan mengeluarkan Darren Lock pada minit ke-60 permainan jelas sekali menjadi punca mengapa pasukan negara hilang cengkaman dan membenarkan Bahrain mula mendominasi permainan. Tindakan itu menyebabkan jentera serangan negara hilang composure di bahagian atas, sekaligus mengundang Bahrain segera recycle kembali permainan untuk melakukan serangan. Dengan kata lain, visi permainan menyerang Malaysia ibarat hilang selepas Darren Lock dikeluarkan. Pertukaran tersebut juga menyebabkan arus dan momentum perlawanan diberikan kepada Bahrain yang akhirnya berjaya menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-81 melalui sepakan penalti. Malaysia pula tidak memiliki sebarang peluang untuk kembali ke dalam perlawanan untuk memburu sekurang-kurangnya satu mata
kerana tiada sebarang impak yang mampu dihadirkan oleh Di Paula. Apa lagi untuk Malaysia selepas ini? Kekalahan kepada Bahrain bermakna peluang pasukan negara layak ke pusingan akhir Piala Asia secara automatik semakin sukar. Namun skuad Kim Pan-gun masih mampu melayakkan diri sekiranya berjaya menewaskan Bangladesh pada 14 Jun ini dengan jaringan yang selesa. Selain daripada juara setiap kumpulan, 5 pasukan naib juara terbaik akan layak ke Piala Asia tahun depan. Pasukan negara harus kembali mengumpul moral yang hilang dan bangkit kembali dalam perlawanan menentang Bangladesh nanti. Akhir kata, terima kasih kepada para pemain barisan kejurulatihan Harimau Melaya yang sudah berjuang habis-habisan, namun beberapa kesilapan mudah telah menghukum kita malam tadi. Dan tak dilupakan juga terima kasih kepada Atras Melaya yang sentiasa menghadirkan semangat buat para pemain dan juga para penyokong yang hadir malam tadi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.